Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi kita Quran. Quran tu wahyu kepada Nabi SAW. Jadi dia diwahyukan kepada Nabi, dan Nabi SAW baca kepada sahabat, sahabat tulis. Nabi tak tulis. Jadi sehinggalah habis 23 tahun Quran tu diturunkan. Jadi begitu lama, dan hari ini dihimpunkan dalam satu kitab. Jadi inilah apa yang Allah mahu. Apa yang Allah mahu manusia dibuat untuk berjaya, selamat, Allah beritahu dalam Quran. Jadi kita baca Quran ni bukan tujuannya supaya dapat membacanya dengan bagus. Tujuan utama dia, tujuan utama kita baca Quran ni, itu pun orang Islam tak tahu. Kita nak tahu apa yang Allah mahu tu. Tapi itu baca je. Bukti kita tak mau tahu apa dia Allah mahu, kita tak mau faham. Kita baca Arab dia je. Kita nak mau baca terjemah dalam, sama ada dalam bahasa Inggeris untuk faham dia atau bahasa Melayu, kita tak mau. Kita baca Arab dia je. Itu makna bukti yang jelas lah. Umat ni tak sedia nak tahu apa Allah mahu. Kalau orang Arab tu tak apalah. Yang orang Melayu ni, dia baca Arab ni, dia pandai ke? Jadi dia tak pandai, dia kena baca Arab dia dan kena baca terjemahannya. Lepas tu dia kena baca tafsir dia yang betul lah. Tapi tak mau. Satu orang lagi memang tak baca langsung lah. Itu kita memang sah tak mau tahu apa Allah mau. Macam Rashidi, tak mau tahu, terus tak baca lah. Yang baca dan baca Arab saja, itu pun tak mau tahu. Itu nak dapat pahala. Saya baca Quran ni nak dapat pahala. Quran ni untuk dibaca, Quran bukan untuk dibaca. Jadi Allah 23 tahun lebih tahu pada Nabi apa yang dia mahu, supaya dibacakan kepada umat dia. Umat dia pun tahu apa yang Allah mahu. Dan bila dia berbuat seperti mana Allah mahu, yang Allah bagi tahu dalam Quran tu, caranya macam mana? Caranya macam Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu apa yang Allah mahu. Nak tahu cara dia, ikut cara yang Nabi telah buat sallallahu. Jadi Nabi sallallahu dia bukan, Quran tu bukan perkataan dia, kan? Walaupun dia cakap, kan? Tapi satu pun tak ada dari dia. Satu perkataan pun tak ada. Semua dari Allah. Tapi orang ingat dari dia. Mana dia belajar nak buat ayat-ayat tu? Kan? Dia belajar dengan siapa? Siapa ajar dia? Tak ada pun evidence to show yang ada dia belajar dengan siapa-siapa. Dia kecil lagi berniaga, lepas tu dia kahwin, dia tak ada belajar. Tapi macam mana keluar
ayat-ayat yang cantik-cantik tu. Ayat yang tinggi-tinggi tu. Kan? Dia bukan dari dia, nampak dari dia lah. Jadi manusia ni percaya dengan nampak. Yang tak nampak tu dia tak nak percaya. Yang tak nampak tu Jibril datang, kan? Bacakan kat dia. Dia ulang balik. Jibril pastikan dia ni. Dia baca di mana yang dia baca, Jibril. Jadi sebab itu mula-mula ayat turun tu Iqra, kan? Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi bila Jibril baca, suruh Nabi baca juga. Pastikan yang dia sampaikan itu boleh dibaca oleh Nabi SAW dengan betul, tak disilap. Jadi Allah SWT kadang Nabi baca tu macam tergesa-gesa, kan? Nabi beri tahu jangan tergesa-gesa, sabar, dengar je. Jadi bapa tuan sekalian, ini Quran ni ialah Allah nak bagi tahu pada kita apa yang dia mahu. Jadi ilmu Quran ni orang tahu apa Allah mahu. Jadi kalau kita baca terjemah dia saja, kita tak dapat tahu apa Allah mahu. Mungkin kita boleh faham lebih kurang, kita tak tahu apa Allah mahu. Jadi kita kalau baca terjemahan pun dia tak cukup. Katakanlah terjemahan tu betul, sebab dia tidak menghuraikan. Sebab kau tahu ke apa Allah mahu dengan baca terjemahan tu? Jadi kalau kau tak tahu, kenapa tak baca tafsir? Jadi kerana hari ni, sampai hari ni, tafsir seperti itu tak ada. Tafsir seperti itu tak ada dibuat. Dia yang paling penting dalam tafsir Quran ni untuk dapat daripada ayat tu apa yang Allah mahu, apa Allah kendaki kita buatlah. Itu yang penting tu. Setelah kita tahu apa yang Allah mau buat, kita mau tengok Nabi SAW. Jadi sebab itu tafsir Quran ni kita mau tengok Nabi buat, apa Nabi buat, cara Nabi buat. Jadi ini namanya sunnah. Katalah Allah dalam Quran tak ada ajar kita kena pergi rumah ke rumah jumpa setiap orang. Itu tak ada disebut dalam Quran. Disebut suruh kita mengajak manusia kepada Allah tu, atau kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu je. Broad punya. Detail punya mesti kita mau tengok Nabi. Tak boleh kita tak tahu buat kalau tak tengok Nabi, kan? Sampailah Maulana Ilyas rahmatullahi diajar oleh Nabi cara buat dakwah. Umat ni tak tahu. Tak tahu cara macam mana mengajak manusia kepada Allah, tahu. Dia orang tak tahu. Jadi dia orang, pertama dia orang tak buat dan tak mau buat. Dia orang tak mau buat. Kalau ada pun nak buat mencegah mungkar, dia tahu. Dalam Al-Quran tu banyak ayat. So mengajak kebaikan, mencegah mungkar. Tapi dia buat dengan cara dia lah. Jadi cara dia macam mana? Dia tengok mungkarnya terus depan-depan. Jadi dia orang takut lah kadang. Orang mesti marahnya. Oh, aku tak mau buat kerja mencegah mungkar ni, mesti kena marahnya. Tengok orang tu pegang tangan lelaki perempuan. Kau buat apa ni? Kau peduli apa? Orang tu jawab. Lepas tu ada yang mungkin pukul dia lah, kan? Ataupun tengok orang berduaan bawa pokok, lelaki perempuan, sergah dia. Dia ingat itulah cara mencegah mungkar. Ataupun nampak couple, nampak masuk hotel, kan? Ini kita mau ketuk itu pintu. Mana tanya, nama dia siapa? Hanzalah bin Azdi. Jadi dia pergi tengok pintu mana, dia kata bilik mana. Jadi nak mencegah mungkar tu, ketuklah pintu tu.
pom pom pom. Ini yang mereka faham sebagai mencegah mungkar. Nah, ada waktu di kampung saya dulu lah, siapa yang macam berzina, orang tak tahulah, tapi katakanlah dapat anak-anak tak ada luar nikah kan, siapa yang buat ni? Orang ni kan. Jadi orang tu dikeliling kampung dibawa, diberitahu kat semua orang. Di kampung saya awal 90-an, awal aku sebelum zaman British lah. Diusung semua, diberitahu kat orang kampung penzina, memalukan dia lah, supaya semua orang kampung takut lah nak buat zina ni. Kalau buat zina, kena lah. Mana ada kampung lain buat macam tu? Ada Sungai Cho je. Lepas tu Jepun datang. Sebelum Jepun, dia orang semua bertudung tuan, tutup semua. Lepas Jepun semua out, sembahyang tak ada, apa tak ada. Jadi bapa tuan yang mulia, umat ni dia tak faham cara mencegah mungkar. Jadi dia buat aje lah. Jadi Malaysia masih lagi kekal dengan cara dalam jabatan agama, jemaah apa ni, dia ada pencegah maksiat. Mencegah maksiat ni mencegah mungkar lah. Sampai hari ini setiap jabatan agama, setiap negeri ada pencegah maksiat. Nah, Ustaz Raub tu kerja itulah dia. Pejabat agama Melaka, pencegah maksiat. Jadi umat ni dia tak faham macam mana mencegah maksiat ni. Dia nak buat ya, ada sebahagian tak tahu buat. Sebab tak pernah orang ajar cara Nabi buat. Yang ada cara semayang ni. Jadi semayang aja lah dia orang tahu. Dia orang tahu Quran banyak. Banyak ayat tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak manusia kepada Allah. Tapi tak tahu nak buat. Sebab apa? Sunnah dia tak tahu, cara dia nak buat. Jadi kebanyakan orang pilih tak buat lah. Sebab apa? Takut lah nak pergi sergah-sergah orang. Kalau 5-6 orang lah. Jadi kata Ustaz apa ni, Idrus Azahidul, Menteri Agama sekarang, tanya dia, apa kamu buat kalau kamu ada kuasa, ada menteri kan? Jadi Azahidul kata, kalau orang macam saya pergi mana-mana, orang tak berapa takut dia kata. Tapi kalau menteri ni pergi, dia akan takut. Dia kata dia orang akan takut. Maksud dia tu, dia bagi tahu bahawa mencegah mungkar ni kena orang besar-besar. Jadi kalau kita menteri pergi zoom, lintang pukang dia orang lari. Tak? Kalau kita pergi, orang tak ada nak lari, ada orang cabut, tak ada. Tapi kalau orang pencegah maksiat daripada tu datang, zoom, hilang semua. Hotel-hotel yang ada tu semua senyap semua. Sebab polis dah bagi tahu dah. Polis kata, polis pula bukan mencegah mungkar, dia bersama menganjurkan mungkar. Jadi bila ada ambush saja, polis kata sedia dekat bapa ayam tu. Bapa ayam tu bagi duit kat dia. Itulah jadinya. Satu nak mencegah mungkar dengan cara sendiri, satu menolong untuk mungkar berleluasa bab dapat duit. Sebab itu tak pernah jadi betul. Walaupun cara tak betul, tapi tak berkesan juga. Bila datang pejabat agama dah kosong, tak ada apa pun. Maknya dan juga semua pelacur-pelacur tu dah hilang. Begitu juga mencegah mungkar immigration semua ada. Jadi ini semua orang yang makan duit ni, dia menggalakkan maksiat dan dia tahulah nanti api neraka. Mereka yang disukai oleh Allah, orang yang mencegah maksiat.
dengan mencegah maksiat, perbuatan tu Allah suka lah. Yang paling Allah tak suka yang mengajak buat maksiat dan menggalakkan maksiat. Judi, arak. Sebab itu kedai-kedai arak semua yang tak legal kan, terus berluasa. Yang legal tu dia bayar cukai, kerajaan kata tak payahlah nak tangkap. Yang tak legal tu banyak. Judi pun gitu juga. Yang dikata di ambush yang bab ini, judi ni, yang judi haramnya. Judi pun boleh sebab dia bayar cukai. Yang dianggap oleh kerajaan maksiat juga yang berzina. Berzina tu je berdosa. Yang judi tu tak berdosa. Boleh yang judi illegal je berdosa. Ataupun minum arak yang illegal, kedai minum arak. Tahu? Jadi dosa dari segi kerajaan itulah yang tak berdaftar. Dan pejabat agama akan pergi kalau tengok ada orang Islam. Orang kafir dia satu lagi yang legal tu, yang buat dosa ni orang Islam je. Dia yang kena tangkap. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi duit cukai untuk kegiatan-kegiatan yang Allah larang ni, dia bukan duit halal kan, dia duit haram kan. Macam judi di Genting Highland tu, tak ada di ambush, ada ada di ambush, tapi perbuatan tu haram tak? Haram. Jadi dia tak di ambush. Kalau di ambush pun nak tengok orang Islam dia ada tidak. Tidak boleh dibenarkan orang Islam. Masuk tu nanti dia orang pun mula cakap bukan Islam, saya bukan Islam. Ada orang yang tak nak puasa kan, dia orang makan, lepas tu makan ubat. Polis kata dia pun macam makan ubat. Saya nak tipu polis. Kadang dia bulan puasa, mari kita makan, kita cakap orang putih lah, macam dalam cerita tu, supaya orang kata kita bukan orang Malaysia, orang Muslim, kita orang putih. Dia pun cakap orang putih. Tiba-tiba terkeluar bahasa Melayu. Orang tu pun pandang tu, ini orang Islam buka puasa, tak puasa bulan Ramadan. Ini yang berlaku di Malaysia lah. Banyak yang tak puasa anak. Bulan puasa mamak bersubhat, nak dapat duit, buka dekat pintu belakang kedai, depan tutup, belakang buka, ramai orang makan. Termasuk Yazid juga dulu kan, dan dulu belakang banyak tak puasa. Itu semua ditangkap. Itulah. Jadi tuan-tuan yang mulia, umat ni dia tak tahu macam mana cara nak mencegah mungkar. Dia buat juga kat Malaysia paling baik sekali. Kat dunia ni yang ada buat mencegah mungkar cara sendiri. Cara Nabi tak tahu. Jadi Maulana Ilyas Rahmatullahi ada diajar oleh Nabi SAW. Ini orang nak faham lah, nak terima, tak nak terima sudah. Cakap saya ni. Jadi kalau tidak macam mana dia tahu buat gas tu kalau tak ada orang ajar dia? Dia yang mula-mula buat gas. Di Mewat tu pergi rumah orang Mewat tu, pergi ajak dia mengucap, ajak dia semayang. Jadi itu je dia ajak. Dia tak ada, dia orang semua tak semayang, dia tak ada pukul dia orang, tak ada. Jadi mana Ilyas dapat buat tu, mana dia belajar? Dia bukan dia belajar madrasah, mengajar tu tak ada. Dia belajar madrasah, belajar kitab. Dia ada belajar. Dengan siapa dia belajar? Takkan pula dengan mana-mana orang. Jadi Allah hantar Nabi lah untuk ajar dia. Dikatakan di Masjid Nabawi, di kubur Nabi, dalam kubur Nabi dia masuk 3 malam, 3 hari 3 malam. Malam aja lah. Lepas tu baru dia buat gas. Dia kata aku banyak tak faham apa Nabi bagi tahu. Mungkin 10% saja faham. Lepas tu nak sampaikan lagi.
Tapi kalau buat gas tu, Allah akan bagi faham lah, pelan-pelan kan. Jadi dari situlah datangnya jemaah tabligh, yang lepas Maulana Ilyas meninggal, Nabi Maulana Ilyas pergi buat kat orang Mewat yang murtad, yang tak tahu kalimah pun, dan semayang semayang memang tak ada, dan mereka semua kahwin macam cara Hindu dan cara Islam. Pakaian mereka jauh daripada pakaian Islam. Jadi selepas Maulana Ilyas meninggal, dia orang kata tak ada orang macam Mewat ni kan, yang tak tahu mengucap ni. Orang Islam semua mengucap. Kita suruh dia mengucap macam Maulana Ilyas, dan dia orang semua akan pukul kita. Jadi dia pun berhenti. Dia orang kata kita nak usaha tahu orang Islam lain bukan orang Mewat, kita tak boleh ajak dia mengucap macam Maulana Ilyas buat kaum Mewat. Sebab apa? Orang Islam semua tahu mengucap. Jadi pada zaman Maulana Yusuf rahmatullah, dia dah tak ada lagi suruh orang Islam mengucap. Dia suruh orang Islam taat. Sebab itu dakwah dia taat perintah Allah berjaya. Langgar perintah Allah gagal. Dia tak ada cakap tentang kalimah, tak ada terangkan tentang kalimah. Sebab dia takut orang Islam akan marah dia orang. Sebab orang Islam semua yang lain daripada orang Mewat ni, di India lah, umumnya dia tahu kalimah. Jadi sebab itu selepas Maulana Ilyas rahmatullah, kerja cakap kalimah ni dah berhenti. Ajak orang ucap kalimah dah berhenti. Sebab dia kata orang Islam, tapi usaha dakwah ni usaha atas orang bukan Islam sebenarnya. Bukan usaha atas orang Islam untuk ucap kalimah ni. Orang Islam diingatkan tentang maksud kalimah, bukan diajak mengucap kalimah. Diingatkan tentang maksud kalimah dan diajak taat. Tapi mereka lupa yang diingatkan tentang kalimah tu, dia orang tak dapat. Diajak taat saja. Jadi bila diajak taat, orang mengingat bahawa orang Islam ni semua dah kuat iman dah. Tak payah diingatkan tentang kalimah ni, hanya diajak taat saja. Jadi cara nak ajak taat macam mana? Ajak keluar lah. Dan pada dia orang, perintah taat ni ialah semayang. Jadi cara senang nak buat orang Islam ni semayang, ajak dia keluar lah. 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Tak payah cakap kat dia supaya semayang, tak ada. Ajak dia keluar je. Jadi dengan kaedah ni dia orang dapati banyak yang tak semayang, semayang. Jadi dia orang nampak ini betul lah. Inilah cara yang sepatutnya kita buat. Ada juga keinginan dia orang kata, mana Yusuf rahmatullah, macam mana kita usaha tabukan Islam? Mana Yusuf jawab, belum masa lagi. Kan? Jadi itulah yang dipegang oleh jemaah tabligh sehingga ke hari ini. Belum masa lagi. Jadi Bayi Wahab bagi tahu, kami dah tanya kepada Maulana Yusuf rahmatullah. Dia jawab, buat masa ni kita belum sedia lagi. Dengan lain perkataan, kita belum mampu. Sehinggalah sampai kat saya tak boleh terima ni. Saya tak boleh terima ni, dan saya telah buat. Dan akibat saya buat tu, saya telah dilucutkan dari jadi Syura Malaysia, dari bayan, di mana-mana pun saya jadi masuk peti ais. Jadi saya tak maulah. Jadi saya pun tinggalkan jemaah tabligh 2009. Tuan-tuan yang best. Itu kisah dia. Jadi saya tak boleh terima apa yang Maulana Yusuf cakap tu, dan diikuti oleh semua jemaah tabligh membuta tuli. Bayi Wahab kata, kami dengar Maulana Yusuf ni, kami dengar buta tuli dia. Kami dengar betul, tak boleh, tak sanggup dia orang lawan dia. Jadi sebab itu Bayi Wahab pun sama juga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini orang Islam dia tak tahu buat kerja mengajak manusia pada kebaikan, mencegah. Ayat tu pun dia tak faham apa dia maksudnya. Apa mungkar? Allah SWT begitu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik umat yang dihantar kepada manusia. Kamu mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Dia tak tahu apa tu kebaikan, apa tu mungkar.
Jadi kerana tak tahulah, mereka baca je lah. Jadi sebenarnya mungkar yang dimaksud oleh Allah ni orang yang tak mau mengucap. Mungkar manusia ni paling besar. Jadi kita dihantar kepada seluruh manusia. Ukhrijat linas, mencegah mungkar. Mungkar manusia paling besar. Orang tabligh dia tak tafsir ayat ni. Dia kan ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar paling besar dibuat oleh manusia ni ialah tak mau mengucap lah tuan. Itu dakwah. Jadi sebenarnya kerja pertama dakwah ni mengajak orang bukan Islam mengucap. Setelah mengucap, diajak buat kerja dakwah. Jadi sekarang ni ada dua manusia je di dunia ni. Satu yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu yang tak. Tak ada tiga. Dia pun ada syurga, ada neraka. Jadi sekarang ni mana-mana kita pergi kat dunia, ada dua je. Satu tak mengucap, satu mengucap. Dan sekarang ni jemaah tabligh tinggalkan yang tak mau mengucap tu kerana fahaman belum masa lagi, kita belum sedia. Tapi saya tak boleh terima tu. Saya melawan dan saya menentang. Dan saya menentang bukan dari awal. Setelah lama saya ikut jemaah tabligh, setelah saya dapati apa yang diberitahu di jemaah tabligh ni tak menaikkan iman saya, tak menaikkan iman saya, dan tak membuat amal saya jadi betul seperti mana dalam Quran. Jadi saya tak puas hati ya. Kenapa saya nak ikut aja, korban masa, diri, harta, last saya tak dapat apa. Last iman saya tak naik, amal saya tak bagus, mati tak tahu dalam kubur. Allah kata nasuha, kau tak pernah buat dakwah. Itu saya takut betul. Saya selalu takut. Bagaimana kalau Allah nanti kat kubur bagi tahu saya tak buat dakwah? Saya dalam dunia ni beria-ia sangat fikir saya buat dakwah. Bayan sana, bayan situ. Jadi saya tak mau jadi orang yang rugi di akhirat nanti. Kamu tak tahulah. Yang kamu ni tak ada fikir. Tak ada fikir, tak ada usaha, ikut macam itik. Kebanyakan orang di dunia ni macam tu lah. Macam juga Bayi Wahab tu, dia ikut mana Yusuf tu kan macam itik, buta tuli. Mana Yusuf tu tak boleh kita ikut dia buta tuli, sebab dia bukan Nabi. Kalau Nabi bolehlah buta tuli. Ini mana Yusuf, Bayi Wahab anggap sebagai macam Nabi. We used to follow our elders blindly. Dia cakap kat dekat apa? Dekat bukanlah kat depan, dekat close punya. We used to follow our elders blindly. Sampai hari ni lawan tabligh menganggap elders kat Nizamuddin tu kan, sama Hadraji, blindly lah. Because they really believe yang Hadraji ni memang umpama Nabi lah. So suci punya. Tapi saya tak terima tu. Saya lain. Sebab Allah nak buat saya buat benda yang benar. Sebab itu hari ni kita buat usaha dakwah macam Nabi, iaitu kita jumpa bukan Islam. Apa kita buat? Kita ajak dia ucap kalimah. Macam mana nak ajak? Saya dah buat skrip dia. Kena tengok dalam website saya. Kemudian kepada orang Islam apa nak buat? Ingatkan dia tentang maksud kalimah. Dan kemudian ajak dia buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana dosa yang paling besar, mungkar paling besar orang Islam bukan berzina. Yang dibuat orang sekarang ni. Orang sekarang ni mungkar paling besar sekali berjudi, berzina, minum arak. Ini besar. Yang mana kan? Jadi ini yang derive ini besar daripada cerita Basisa tu lah. Kan? Iblis kata aku dulu buat dosa, lepas tu aku bertaubat. Macam mana kau jadi macam ni, rajin betul semayang? Aku dulu pendosa. Kan? Lepas tu aku taubat. Kalau kau nak, kau kena buat dosa je. Dosa apa kata Basisa? Mula bunuh orang tak boleh.
zina, tak boleh dia kata. Minum arak, tu minum arak. Jadi dari sanalah dia orang derive the story yang dosa besar, zina, arak, judi, bunuh. Jadi tu bukan Basisa tu bukannya Nabi bagi tahu tu, syaitan pula bagi tahu. Syaitan bagi tahu dosa besar, bunuh orang, minum arak, judi, minum arak, zina. Itulah yang ni orang Islam fikir kan. Tak habis-habis dari dulu sampai sekarang masih lagi orang berzina. Ada kurang ke? Dengan ambush semua tu, tangkapan haluat. Dia orang hari ni mana boleh tangkap orang berzina? Ada masuk bilik hotel tu tengok berzina berdua. Ada. Yang boleh dia orang tangkap berhaluat ajalah. Artis berhaluat kan, ditangkap. Berapa dia punya denda? RM200, RM1,000. Jadi itu pun duit haram tu. Kan yang boleh. Sebab cara tu haram. Benda orang berzina kita charge duit, lepas tu kita duit untuk makan. Lepas yang lepas. Yang lepas. Jadi tak boleh mencegah mungkar tu. Jadi dalam mencegah mungkar kerja Nabi tak boleh ambil duit. Ajak orang kafir ucap kalimah, lepas tu minta duit, tu jadi haram duit tu. Sebab tak dibenarkan kita ambil kan. Macam Anzala kalau orang bagi dia duit sebab gas kan, lepas tu dia tak mesyuarat dengan saya, dia pakai sendiri, dia makan duit tak betul lah. Nampak warak kan, tapi makan duit haram kan. Jadi apa jadinya? Daging dia dapat daging haram. Jadi tuan-tuan yang mulia, kena dakwah ni macam Nabi SAW. Itu yang tak hidup tu sebab tak ada yang buat. Hari ni nak dihidupkan ni lah. Nak dihidupkan ni tuan yang mulia. Nak dihidupkan ni kena buat. Kalau tak nampak Nabi sekarang, tengoklah Dr. Naswar ni datanglah sini, belajarlah buat usaha dakwah. Kalau tak datang, tak tahu macam mana nak buat tu. Kalau tak percaya yang saya punya dakwah ni cara Nabi, tak payahlah, buatlah. Ikutlah pencegah maksiat pejabat agama tu. Jadi cara Nabi ni tuan yang boleh, cara penuh hikmah, bijaksana. Dia tak boleh cakap suka hati punya. Dia ada skrip ni. Dan ketuk pintu macam mana. Kalau orang marah apa nak buat, kalau orang duit bagi apa nak cakap, macam tu lah. Kalau dapat duit dipaksa juga ambil, apa nak buat. Itu semua kena belajar. Kalau tak belajar tu tak jadilah kerja tu. Bila tak jadi kerja tu, dia tak ada kesan. Kesan atas diri kita tak ada, iman tak naik, amal tak jadi bagus. Jadi orang nak belajar kerja dakwah ni tak boleh dengar ceramah ni je. Dia kena datang sini, kena belajar. Okay guys.